Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد. Alhamdulillah, yang dimuliakan Tuan Pengurusi Barisan Tuan Kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, seterusnya para jemaah Surau Al-Falah Taman Pinggiran Delima Hulu Langat, seterusnya para penonton yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih diberi kesempatan untuk sama-sama kita meneruskan pengajian ilmu kita, yang mana pengajian secara berkitab menggunakan kitab Jawharatul Tauhid, iaitu perbahasan tentang ilmu akidah, ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-samalah kita mengikhlaskan niat hati kita ini untuk mencari redha Allah Taala. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan taufik dan hidayahnya melalui kefahaman agama yang mendalam kepada kita, tanda kebaikan daripada Allah Ta'ala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita lihat angka statistik COVID-19 hari ini, Alhamdulillah semakin menurun, dan sama-samalah kita berdoa kepada Allah Ta'ala di samping kita berusaha menjaga diri kita ini dengan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah. Jadi kita jaga kita, mudah-mudahan ini menjadi asbab daripada usaha kita untuk kita menghindarkan kemudaratan yang lebih besar terhadap kesihatan kita dan juga masyarakat, keselamatan masyarakat kita secara umumnya. Jadi kita sambung kembali pengajian kita ini, yang mana pada pertemuan yang lepas kita telah pun membincangkan berkaitan dengan tajuk Salah wal Aslah, tajuk Salah wal Aslah daripada matan yang ke-51 dan 52, dan kita tak selesai lagi. Kita baru membincangkan dua perkara, dua jawapan bagi persoalan apakah dia perkara yang baik dan apakah dia perkara yang buruk. Jadi apakah definisi ataupun ta'rifan perkara baik dan perkara buruk itu yang menjadi khilaf, perselisihan di kalangan para ilmuwan, para ulama serta manusia secara amnya. Jadi jawapan ini untuk menjawab persoalan yang kita bincangkan, yang mana persoalan kita sebelum ni apa dia? Kata golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Allah Ta'ala itu wajib melakukan yang baik sahaja kepada hamba-hambanya. Maksudnya Allah Ta'ala, bagi mereka ni Allah Ta'ala wajib berlaku baik, jadi haram lah maksudnya sebaliknya, haram bagi Allah Ta'ala melakukan perkara yang buruk ataupun yang tak baik kepada hamba-hambanya. Jadi kita nak tahu apakah pula definisi perkara baik dan buruk tu. Ini di sini menjadi khilaf para ulama. Dan Ahli Sunnah wal Jamaah juga, kita dah jawab dalam pertemuan yang lepas, Ahli Sunnah wal Jamaah tidak bersetuju, tidak bersetuju dengan pandangan daripada Mu'tazilah yang mengatakan Allah Ta'ala wajib berlaku baik ataupun wajib melakukan perkara yang baik-baik sahaja terhadap hamba-hambanya. Sebab apa tuan-tuan?
Sebab kalau kita lihat, adakah dalam dunia ni semua perkara yang baik saja, tak ada perkara yang buruk? Jadi kalau berlaku perkara yang buruk, adakah bukan Allah yang buat? Ataupun Allah Ta'ala telah melanggar hukum yang wajib tadi ke? Atau bagaimana? Itu yang menjadi persoalan ni tuan-tuan. Jadi kita dah bincang dah dua definisi ataupun dua takrifan oleh pandangan-pandangan ilmuwan, para alim, ulama, juga golongan-golongan cendekiawan dalam mentakrifkan apakah itu perkara baik dan perkara buruk. Dan kita sambung pada pertemuan kali ini yang ketiga, pandangan yang ketiga, iaitu ilmu manusia itu tidak dapat meliputi semua bentuk manfaat. Ilmu manusia yang terbatas tidak dapat meliputi mencapai semua bentuk manfaat sesuatu perkara dan keadaan, sama ada sekarang ataupun pada masa akan datang, sama ada yang zahir ataupun yang batin. Begitu juga ilmu manusia tidak dapat meliputi keburukan dan kemudaratan sesuatu perkara dan ataupun keadaan-keadaan yang kita katakan tak baik. Jadi disebabkan keterbatasan akal kita, pengetahuan kita, sesuatu perkara yang bermanfaat, kita tak mampu nak letakkan dia itu betul-betul bermanfaat pada masa akan datang, ataupun secara batinnya, ataupun dalam keadaan-keadaan tertentunya. Jadi itu keterbatasan akal manusia. Bentuk-bentuk kebaikan itu sangat banyak. Ada yang nyata dan ada yang tak nyata ataupun secara simbolik. Ada benda yang baik kita nampak secara jelas. Ada yang benda baik secara zahir kita tak nampak, tetapi dia sebagai suatu simbolik. Begitu juga bentuk-bentuk kejahatan. Bentuk kejahatan juga ada yang jelas, ada yang secara simbolik. Sesuatu yang dianggap baik daripada satu sudut, boleh jadi dia tidak baik daripada sudut yang lain. Jadi pandang sisi yang lain barangkali apa yang kita anggap baik itu pada masa sekarang, mungkin pada masa akan datang dia tidak baik. Ataupun sesuatu benda yang kita nampak benda itu tak baik sekarang, kemudaratan dia sekarang ni kita nampak, tapi barangkali pada masa akan datang dia menjadi kebaikan. Banyak contoh-contoh tuan-tuan, termasuklah hari ini ketika mana kita ni Allah Ta'ala timpakan dengan satu musibah yang besar, bukan saja Malaysia, bahkan seluruh dunia. Apa dia tuan-tuan? Musibah COVID, musibah pandemik ataupun virus COVID-19 yang memudaratkan manusia ni. Jadi pada satu sudut kita nampak memang dia benda yang mudarat, benda yang tak baik, tapi ada tak kebaikan daripada sudut lain? Kita juga dah bincang dah kali ini dalam pertemuan yang lepas. Ada banyak juga kebaikan-kebaikan ataupun manfaat yang boleh kita ambil daripada isu sekarang ni, mungkin bukan sekarang ataupun masa akan datang. Antaranya kita nampak perkembangan ilmu manusia semakin meningkat, sama ada ilmu teknologi sendiri tuan-tuan. Dengan COVID itu berapa ramai hari ini kita berjaya menggunakan teknologi ni semaksimum yang mungkin. Sebab apa dah tak boleh gerak tuan-tuan, masing-masing duduk di rumah, belajar pun online, meeting pun online tuan-tuan, semua benda online. Dulu tak kerti nak guna tuan-tuan, sekarang ni bila dah terpaksa. Jadi itu meningkatkan apa nama ni, kepenggunaan ilmu-ilmu IT. Sebab apa? Sebab pandemik ni. Itu antara contoh lah tuan-tuan, daripada sudut pandang baik ni itu. Walaupun secara umum, secara dominannya kita nampak mudarat tu yang lebih besar, tapi masih lagi ada kebaikan. Ada mungkin masa akan datang kita akan jumpa lagi kebaikan-kebaikan yang hari ini kita belum tahu lagi. Jadi itulah keadaan ilmu manusia yang hari ini sebenarnya belum lagi meliputi segala-gala perkara yang kita nampak dia bermanfaat ataupun sebaliknya yang mudarat. Ini dalam perkara duniawi lah. Adapun dalam perkara agama kita dah bincang sebelum ni, bila mana Allah Ta'ala kata benda tu bermanfaat, pastinya dia bermanfaat. Bila mana Allah Ta'ala kata benda tu mendatangkan kemudaratan, contohnya arak ke, judi ke, riba ke, pasti tidak ada kebaikan langsung pada perkara tersebut. Jadi bentuk-bentuk kebaikan dan kejahatan itu dia terlalu banyak. Jadi ada yang jelas, ada yang simbolik. Pun begitu, akal masih lagi perlu mengkaji, dan meneliti secara lebih terperinci untuk kita mendapatkan kesan-kesan daripada sesuatu perbuatan itu. Ini pandangan yang ketiga. Dan yang keempat, perkara dianggap baik oleh seseorang itu boleh jadi dia tidak baik menurut pandangan orang lain. Ini juga mungkin perbezaan pendapat.
Demikianlah sebaliknya, perkara yang dianggap tidak baik oleh seseorang itu, mungkin pandangan daripada orang lain, dia nampak benda tu benda yang baik. Jadi semua benda ini dia bercampur aduk. Bercampur aduk menjadikan manusia itu sebenarnya sukar untuk menghukumkan terhadap sesuatu perkara itu. Sama ada dia sebenarnya baik ataupun tidak baik, melainkan hukum yang dinyatakan oleh hukum syarak. Kalau Allah dah nyatakan, itu jelaslah. Hukum yang telah dinyatakan oleh Allah Ta'ala melalui syariatnya, dengan menetapkan salah satunya, sama ada baik ataupun tidak baik. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 216, yang bermaksud kamu diwajibkan untuk berperang, iaitu untuk menentang pencerobohan musuh, sedangkan kamu membenci peperangan. Dan boleh jadi kamu membenci kepada sesuatu perkara padahal dia sebenarnya baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu perkara padahal dia buruk bagi kamu. Dan ingatlah, Allah Ta'ala jualah yang mengetahui semuanya itu, sedangkan kamu tidak mengetahui. Al-Baqarah ayat 216. Jadi jelas Allah Ta'ala sebut dalam firman-Nya ini, perang ni manusia tak suka, tuan-tuan. Sebab apa? Kesan daripada perang itu dia membinasakan, dia memudaratkan, sama ada pada fizikal kita, pada nyawa kita, pada harta benda kita, pada masyarakat kita, dia merosakkan. Tetapi Allah Ta'ala sebut, sedangkan kamu membenci peperangan, dan boleh jadi kamu benci satu benda itu, tetapi dia sebenarnya baik untuk kita. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Perang ini dia walaupun secara zahir kita nampak dia membinasakan, benda yang memudaratkan, tetapi Allah Ta'ala sebut mungkin dia boleh jadi dia adalah perkara yang baik untuk kita, untuk masa akan datang. Sebab apa, tuan-tuan? Dengan perang jihad inilah maka tersebarnya ajaran Islam. Jadi bukanlah semata-mata perang, tetapi kalau kita lihat, tuan-tuan, kajian para ulama yang mengatakan dalam Islam ni, Nabi SAW perang dalam bentuk dua bentuk. Islam ni dia ada dua bentuk peperangan. Yang pertama, perang dalam bentuk defensif, mempertahankan tanah air, mempertahankan tempat kita daripada pencerobohan musuh. Dan yang kedua, ada juga perang Islam ni yang mana kita ni offensive, kita yang menyerang. Kita yang menyerang, bukan kita diserang, kita bertahan. Tak, ada juga. Yang itu kenapa, tuan-tuan? Jadi kalau kita lihat, para ulama' dia telah menyatakan kenapa Islam ada kala dia offensif, dia memerangi. Dia yang memulakan peperangan, iaitu Islam. Kalau kita lihat dalam sirah, tuan-tuan, Nabi akan menghantar utusan-utusan untuk menyebarkan Islam supaya masyarakat dunia, manusia ni dia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mana-mana kerajaan yang menghalang usaha dakwah ini disampaikan kepada rakyatnya, kepada manusia umumnya. Jadi kerajaan ini dia menjadi benteng. Jadi Islam perlu memecahkan benteng ini supaya seruan dakwah itu disampaikan kepada manusia. Kemudian daripada itu manusia nak terima tak terima terpulang, tetapi jangan halang Islam menyampaikan dakwah ini. Jadi kalau menghalang, yang ini kita boleh serang. Jadi Islam bukan menyerang mad'u, tetapi menyerang kerajaan yang menghalang gerakan-gerakan dakwah daripada disampaikan kepada manusia. Kita tak paksa orang masuk Islam, tetapi jangan halang kita menyampaikan kebenaran Islam. Jadi ada dua bentuk peperangan dalam Islam kalau kita teliti daripada sejarah Islam itu sendiri. Tapi dua-dua tu untuk bawa kebaikan. Dua-dua tu untuk bawa manusia ini mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, yang lebih utama lagi untuk menyelamatkan manusia ini daripada bakaran azab Allah Ta'ala nanti di akhirat. Ini kita nampak, kita benci peperangan hari ini, tapi disebabkan peperangan ini ramai manusia mengenal Allah Ta'ala. Ramai manusia dapat menyelamatkan diri daripada kemurkaan azab Allah Ta'ala. Na'udzubillah, kalau neraka itu selama-lamanya, azab yang kekal abadi dalam neraka Jahannam. Jadi dengan peperangan itulah maka manusia itu dapat menyelamatkan diri daripada kemurkaan Allah Ta'ala. Baik.
Jadi Allah Ta'ala sebut barangkali sesuatu yang kamu tak suka dia baik untuk kamu, dan barangkali sesuatu yang kamu suka itu dia tidak baik untuk kamu. Begitu juga dengan ubat tuan-tuan. Ubat biasanya tak sedap, pahit, tetapi yang tak sedap, yang tak pahit itulah yang elok untuk kita, menjaga kesihatan kita. Tetapi benda yang sedap ni tuan-tuan, air, gas, makanan yang manis-manis memang sedap, seronok, orang ramai suka. Tapi masa akan datang dia menyebabkan pelbagai penyakit kepada kita, sengsara tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala sebut barangkali kita benci kepada satu benda, tetapi dia sebenarnya elok untuk kita. Dan barangkali kita suka kepada satu benda, tapi sebenarnya dia tidak baik untuk kita. Jadi Allah lah yang maha mengetahui, kita tidak mengetahui. Jadi bila mana Allah Ta'ala dah guide kita, Allah Ta'ala dah bagi petunjuk kepada kita, kita follow je, kita ikut jalan-jalan kebenaran daripada Allah dan juga Rasulnya. Baik. Begitu juga Allah Ta'ala menceritakan kepada kita dalam Al-Quran tentang apa? Tentang kisah Nabi Allah Musa AS bersama dengan Nabi Khidir AS. Kita semua makruf dengan kisah tersebut, yang mana dalam kisah itu pelbagai perkara yang telah berlaku, yang mana kita lihat zahir perkara yang dilakukan itu tidak baik. Perkara yang dilakukan oleh Nabi Khidir tidak baik, sehingga dia berkali-kali ditegur oleh Nabi Musa. Zahir tidak baik dilihat sekarang, sedangkan daripada batinnya kebaikan untuk masa akan datang. Yang mana Nabi Khidir ini Allah Ta'ala memberi dia suatu kelebihan, iaitu ilmu laduni, untuk mengetahui masa akan datang. Dia tahu perkara, dia bukan meramal tuan-tuan, tetapi dia tahu secara hakikat. Sebab apa? Melalui ilmu Allah Ta'ala. Jadi dia tahu budak ni dah besar, dia akan buat apa. Dia tahu masa akan datang apa yang akan berlaku. Jadi budak yang telah dibunuh oleh Nabi Khidir itu telah ditegur oleh Nabi Musa. Sebab apa? Budak kecil, bunuh budak kecil yang tak bersalah tuan-tuan. Tetapi Nabi Khidir mengetahui kalau dia hidup apa yang akan dia lakukan. Dia akan jadi anak yang tidak baik kepada ibu bapanya. Jadi dia bunuh pada waktu kecil supaya dia tidak menjadi anak yang derhaka. Itu antara hikmah-hikmah di sebalik perbuatan Nabi Khidir. Dia telah membocorkan sampan perahu, supaya apa? Masa akan datang nanti, kalau dia tak bocor, perahu itu akan dirampas oleh pemerintah yang zalim. Akan diambil kapal-kapal, perahu rakyat-rakyat yang susah miskin ni. Jadi kalau bocor dia boleh repair je tuan-tuan, tapi kalau dah dirampas tak boleh nak buat apa dah. Dan begitu juga kisah bagaimana Nabi Khidir dia melalui satu perkampungan, dia dihalau, tak disukai, tetapi dia buat baik kepada satu tembok, kepada satu tembok yang dah runtuh, dia dirikan, iaitu rumah anak yatim yang ada harta dalam tu. Sebab Nabi Khidir tahu kalau tak dia baiki dinding itu, nanti akan terlihat oleh orang kampung tentang harta anak yatim itu. Bimbang akan dirampas, akan diambil. Jadi dia pun buat kebaikan. Jadi pelik, Nabi Musa dia pelik sebab apa? Sebab dia tidak mengetahui masa akan datang. Dilihat secara zahir ketika itu memang tak baik lah. Bunuh anak kecil, lubangkan sampan orang, kemudian apa lagi, orang buat tak elok kita balas baik pula kat tempat tersebut. Jadi ini perkara-perkara yang ghaib yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Allah Khidir. Dari sinilah dan dengan limpah kurnia seorang mukmin akan memperolehi kemenangan di akhirat dengan kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, kalau berlaku benda yang tak baik, benda yang musibah ataupun benda-benda yang kita tidak sukai pada kita, apa yang kita lihat, kita diuji dengan pelbagai kesusahan, kesakitan, perkara-perkara yang kita katakan tidak disukai oleh nafsu kita. Jadi orang yang beriman dia mesti bersangka baik, bersangka baik kepada Allah Ta'ala. Orang mukmin melihat semua perkara yang berlaku ke atas dirinya itu adalah baik. Sebenarnya dia adalah baik, sama ada dia mengetahui aspek kebaikannya itu ataupun dia belum mengetahui lagi, melainkan perkara yang hukum syarak telah tetapkan dia sebagai perkara yang keji dan buruk. Namun tidak harus sehingga kepada peringkat seseorang itu menyebut wajib ke atas Allah Ta'ala membuat sesuatu perkara yang baik untuk manusia ataupun perkara yang lebih baik untuk manusia. Sekalipun maksudnya itu bahawa apa yang Allah Ta'ala lakukan itu adalah baik dan terbaik. Jadi memang orang beriman tuan-tuan, kita wajib
bersangka baik kepada Allah Ta'ala, apa sahaja yang Allah Ta'ala buat, sama ada buruk ke baik ke, sebenarnya baik. Buruk ke baik ke, sebenarnya baik. Kalau yang buruk tu dia ada hikmah, ada hikmah kebaikan di sebalik apa yang Allah Ta'ala buat itu. Jadi kita kena bersangka baik, tapi dalam masa yang sama tuan-tuan. Jangan kita sampai menjadi seperti mana golongan Mu'tazilah, sampai mereka ni mengatakan Allah wajib buat baik kepada kita. Allah wajib melakukan perkara yang baik ataupun perkara yang lebih baik untuk manusia. Sekalipun maksud dia bahawa Allah Ta'ala itu memang lakukan yang baik ataupun yang terbaik. Sebab apa kita tak nak sampai mewajibkan kepada Allah Ta'ala? Ini sebab apa tuan-tuan? Ayat sebegini sebenarnya ada silapnya. Jika dikatakan wajib ke atas Allah Ta'ala melakukan yang baik kepada manusia, kalau kita kata Allah wajib buat baik kepada manusia, maka siapa sebenarnya yang mewajibkan Allah Ta'ala? Kita ke yang mewajibkan Allah Ta'ala? Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, inil hukmu illa lillah. Sebenarnya tidak ada hukum yang menentukan amal ibadah manusia itu, melainkan hanyalah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, ayat ini menerangkan sebenarnya tidak ada hukum, tidak ada orang yang boleh meletakkan hukum, melainkan hanya Allah Ta'ala sahaja. Jadi kita tidak layak meletakkan hukum kepada Allah Ta'ala, sebaliknya Allah yang meletakkan hukum kepada kita. Maka Allah lah sebenarnya yang menghukum, dia yang mewajibkan dan dia lah yang mengharamkan. Tidak ada yang lain yang boleh mewajibkan sesuatu ke atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kerana itu dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, kita meletakkan hukum harus bagi Allah Ta'ala melakukan kebaikan kepada kita ataupun yang lebih baik. Ataupun kalau Allah Ta'ala nak letakkan perkara yang tidak baik, tetapi kita yakin dengan sangka baik kita pasti ada kebaikan di sebalik perkara yang buruk yang berlaku kepada kita. Baik. Seterusnya tuan-tuan, yang kedua, ayat yang tadi tu, yang kedua silapnya ialah di mana ada beberapa perkara yang tidak kelihatan sangat bentuk kebaikannya atau terlebih baik, seperti Allah Ta'ala menjadikan orang yang kafir itu fakir di dunia, serta dia sakit di dunia, kemudian bila dia mati dia diazab di dunia dan akhirat. Demikian juga dengan kanak-kanak yang Allah Ta'ala uji dengan sakit, kemudian dia mati. Jadi di mana kebaikan? Jadi kita tengok tuan-tuan, contoh ini ada beberapa perkara yang tak nampak sangat tentang bentuk kebaikannya. Contoh tadi, kalau orang kafir tuan-tuan, kafir bukan satu kebaikan. Dia tak dapat hidayah Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala jadikan dia fakir, miskin pula hidup. Dah lah fakir iman, fakir harta pula. Kemudian diuji pula dengan kesakitan, azab di dunia. Kemudian mati nanti Allah Ta'ala azab lagi sebab dia mati dalam keadaan kafir. Jadi di manakah kebaikan yang boleh kita lihat di sini? Ini kita kata tak nampak sangat bentuk-bentuk kebaikan Allah Ta'ala buat kepadanya. Jadi apabila kita dapati benda tu semua realiti berlaku tuan-tuan. Jadi bila mana kita dapati satu perkara yang tidak ada kebaikan kepada manusia dalam perkara seperti contoh tadi tu, adakah nanti kita akan berkata Allah telah meninggalkan perkara yang wajib? Apa artinya meninggalkan perkara wajib dan apa implikasinya? Kalau manusia tinggalkan perkara wajib, kita kata hukumnya haram. Bila mana kita telah melakukan benda yang haram, apa implikasinya? Berdosa. Dia akan diazab. Adakah Tuhan seperti itu juga? Tidak. Jawapannya tidak. Oleh kerana itulah Ahli Sunnah wal Jamaah tidak bersetuju dengan pandangan Mu'tazilah yang mengatakan melakukan perkara yang terbaik itu wajib ke atas Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya, walau apa sekalipun takwil mereka mengenainya, kerana pandangan tersebut dianggap liar, dianggap liar dan tidak layak dengan Allah Ta'ala dan tidak beradab. Kita bersangka baik dengan Allah Ta'ala sahaja cukup, dan kita berkata la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, seperti mana firman Allah Ta'ala sendiri dalam surah Al-Anbiya ayat 23, dia Allah Ta'ala tidak boleh ditanya tentang apa yang dia lakukan, sedangkan mereka lah, yakni manusia lah yang akan ditanya kelak nanti di akhirat. Jadi Allah Ta'ala sebut Allah tak boleh, tak layak untuk kita tanya, sebab dia maha mengetahui apa yang dia buat. Sedangkan kitalah yang akan ditanya, akan disoal oleh Allah Ta'ala nanti. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, sebagai sampingan, masalah inilah yang menjadi sebab berpisahnya Syekh Abu Hasan Al-Ash'ari.
Siapa itu Abu Hasan al-Asy'ari? Iaitu Imam al-Asy'ariyah, yang menjadi pengasas kepada mazhab akidah kita. Di Malaysia ni kita berpegang dengan fahaman Asy'ariyah. Inilah guru dia. Inilah kita punya pengasas kepada mazhab Asy'ariyah, Abu Hasan al-Asy'ari. Yang mana dalam isu inilah yang menjadi sebab yang mana Imam Abu Hasan al-Asy'ari ni asalnya dia bermazhab Mu'tazilah. Dia seorang Mu'tazilah. Yang mana dia dengan gurunya Abu Hashim al-Jubai, Abu Hashim al-Jubai al-Mu'tazili. Jadi Abu Hasan bertanya, Imam Abu Hasan bertanya kepada gurunya al-Jubai dalam satu kelas pengajiannya. Dia tanya, apa yang kamu akan katakan mengenai 3 orang yang bersaudara, yang mana salah seorang itu dia mati waktu dewasa dalam keadaan dia taat kepada Allah, yang kedua mati ketika dewasa dalam keadaan dia derhaka kepada Allah, dan yang ketiga pula mati ketika kecil. Jadi dia tanya guru ni 3 soalan. Bagaimana keadaan, maksudnya di akhirat nanti ni. Seorang 3 saudara, yang pertama dia mati ketika dewasa dan dia taat. Jadi Jubai menjawab yang pertama itu dia akan diberi balasan syurga. Sebab apa? Sebab dia mati dalam keadaan taat kepada Allah Ta'ala. Dia dah balik, dia dipertanggungjawabkan dan dia taat. Yang kedua, seorang yang mati ketika dewasa dalam keadaan dia derhaka kepada Allah Ta'ala. Jadi kata gurunya, yang kedua itu dia akan diazab dalam neraka Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab dia dah mukallaf tapi dia melakukan maksiat dan kederhakaan kepada Allah. Sementara yang ketiga pula, yang ketiga ni iaitu mati ketika kecil, kanak-kanak. Jadi kata gurunya, yang ketiga itu tidak diberi pahala dan tidak diazab. Kenapa tak diberi pahala? Sebab dia tidak mukallaf. Dan tidak akan diazab sebab dia mati dalam keadaan belum melakukan apa-apa dosa. Jadi kata Imam Abu Hasan Asy'ari kepada gurunya lagi, Asy'ari berkata, jika orang yang ketiga, kanak-kanak yang mati kecil itu berkata kepada Allah Ta'ala, kepada Tuhan, wahai Tuhan, kenapa engkau matikan aku ketika kecil dan engkau tidak biarkan aku sehingga dewasa, lalu aku boleh taat kepada engkau dan aku dapat masuk syurga? Apa jawab Tuhan nanti? Dia tanya kepada gurunya, kenapa anak kecil tadi tu tak masuk syurga? Kenapa Tuhan tak panjangkan umur dia supaya dia sempat buat ketaatan dan dia boleh masuk syurga? Lalu gurunya Al-Jubai pun menjawab, nanti Allah akan menjawab, aku maha mengetahui, aku tahu kalau engkau dewasa nanti engkau akan derhaka, maka engkau akan masuk ke dalam neraka. Maka terlebih baik al-aslah bagimu ialah engkau mati ketika kecil. Sebab kalau kau mati ketika besar, nanti engkau derhaka kepada ibu bapa, kemudian derhaka kepada Allah, kemudian masuk neraka. Lebih baik mati kecil tak masuk neraka walaupun tak masuk syurga. Ini jawapan gurunya. Lalu Abu Hasan al-Asy'ari berkata kepada gurunya, kalau begitu nanti, kalau yang kedua pula berkata kepada Allah, wahai Tuhan, kenapa engkau tak matikan aku ketika kecil supaya aku tak masuk neraka macam yang ketiga tu? Apa Tuhan akan jawab pula nanti? Lalu gurunya Al-Jubai tercengang-cengang dan tidak dapat menjawab soalan anak muridnya itu. Lalu Abu Hasan al-Asy'ari dengan sebab itu dia telah meninggalkan mazhab Jubai, iaitu Mu'tazilah, dan bersungguh-sungguh bersama pengikut-pengikutnya menjawab hujah-hujah Mu'tazilah dan menetapkan apa yang disebut dalam hadis dan dijalani oleh ramai umat Islam. Oleh itu dinamakan mereka ini sebagai golongan ahli sunnah wal jamaah. Inilah peristiwa yang menyebabkan tertubuhnya ataupun terbentuknya fahaman ahli sunnah wal jamaah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Mu'tazilah ini terlalu mengagungkan logik akal tuan-tuan, sehingga dia menyalahi banyak nas-nas Quran dan juga hadis. Jadi anak murid ataupun pengikut Mu'tazilah sendiri tak boleh terima tuan-tuan pandangan Mu'tazilah ini. Ini yang menyebabkan dia telah keluar lalu membekaskan ataupun menubuhkan suatu mazhab ahli sunnah wal jamaah yang lebih selari dengan kehendak Allah Ta'ala, Quran dan juga hadis. Wallahu a'lam. Inilah antara kupasan berkaitan dengan permasalahan solah wal aslah. Jadi selesai, insyaAllah kita akan sambung nanti pada
pertemuan akan datang tajuk baru. Tajuk seterusnya iaitu Allah Ta'ala pencipta segala sesuatu. Jadi sekadar itu tuan-tuan, aku liqauli hadza astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.